أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan kurniakanlah kefahaman ke atas kami sekalian yang hadir pada subuh ini dengan kefahaman yang luas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita buka dengan salawat tafrijiyah. Sama-sama kita ambil keberkatan daripada salawat ini insya-Allah. Yang tak lancar boleh Google dekat handphone kalian. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang dimuliakan sahabat saya, Tuan Imam Ustaz Muhammad Hisham, Tuan Imam, Tuan Bilal, Imam Surau, Bilal Surau. Yang dimuliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bakal haji, bakal hajah. Yang diraikan para dhuyufur rahman, tetamu Allah yang hadir ke rumahnya di Masjid As-Salam pada saat dan ketika ini, muslimin, muslimat rahimakumullah. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah ia mematikan kita buat seketika dalam tidur kita pada malam tadi. Dan kepadanya jualah tempat kita akan dikembalikan selamanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita nikmat kesihatan tubuh badan, kewarasan akal fikiran, nikmat kelapangan waktu,
nikmat ketenangan, nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan asbab kita mensyukuri nikmat Allah ini, Allah akan tambahi lagi nikmat yang ada pada kita. Kita turut bersedih dengan musibah yang berlaku di negara-negara umat Islam, terutamanya di Jeddah pada 2 hari lepas. Banjir besar, ramai jamaah kita yang terkandas di sana. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan dan kesabaran pada mereka yang terkandas. Dan kepada penduduk Jeddah, kita doakan agar Allah selamatkan mereka semua dan Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada itu, insya-Allah. Kita yang duk berjaga-jaga dengan banjir yang jangkaannya pada bulan November penghujung, dan terus kita berdoa kepada Allah agar kita semua, khususnya di Puchong ini, terutamanya di kampung tradisi Sri Puchong, Sri Aman, Sri Andalas, semoga Allah pelihara kami semua, selamatkan daripada musibah banjir besar seperti mana tahun lepas. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita masih lagi boleh urus diri sendiri. Bangun pagi seperti lazim rutin harian kita, kita boleh pergi bilik mandi, uruskan diri sendiri tanpa harap bantuan orang lain. Ketahuilah, ada di kalangan mereka yang di sana Allah uji, dah bangun awal pagi tapi terpaksa tunggu orang yang uruskan diri, tunggu orang bersihkan najis kita, tunggu orang mandikan, tunggu orang ambilkan wuduk. Tentulah sukar untuk kita melaksanakan amal ibadah. Namun kehidupan mesti diteruskan. Solat mesti terus dijaga walau dalam keadaan sakit sekalipun. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita pasangan hidup yang setia menjaga kita, suami ataupun isteri. Kadang-kala ada setengah orang yang bila Allah uji dengan kesakitan, musibah yang sebegitu, pasangan hidup awal-awal tak boleh tahan, sama ada suami ataupun isteri. Masa sehat semua orang suka, tapi bila kita sakit, masa tu kita baru tahu siapa yang benar-benar sayang pada kita sebenarnya. Kadang-kala anak pun jauh daripada kita, tak lalu nak buat, nak cuci najis kita tak lalu, nak buat sendiri tak boleh. Hanya mulut boleh bercakap, mata boleh berkerlip, tapi tak boleh nak urus diri sendiri. Mudah-mudahan Allah tidak uji kita sampai ke tahap itu. Mungkin ada di kalangan mak atau ayah kita yang sedang sakit, kita doakan agar mereka diberi kesembuhan dengan kadar segera. Dan kepada waris yang menjaga, kita doakan juga agar mereka diberi kesabaran yang tinggi. Bimbang bila orang tua kita sakit, kita sendiri pun tak boleh nak jaga. Bak kata pepatah Melayu, mak
boleh jaga anak 10 orang, tapi anak 10 orang belum tentu boleh jaga mak seorang. Ambil tahulah, kalaupun kita tak dapat nak jenguk mereka selalu, kita ada tanggungjawab sendiri. Kod mana pun korbankanlah masa. Weekdays kita sibuk kerja, weekend luangkan masa untuk family. Balik kampung lah. Kalau tak mampu juga, cari masa. Terpaksa ambil cuti, ambil cuti. Daripada kita duk simpan cuti tahun, kita bangga. Ada 20 hari lagi tak usik ustaz cuti. Untuk siapa? Untuk mak ayah kita kan. Jadi korbankanlah. Sebab apa yang kita buat hari ini pada mak ayah kita, mak ayah kita akan rasa dan Allah akan uji kita. Anak-anak kita akan buat pada kita juga. Sebab tu Nabi SAW bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Buat baiklah pada kedua ibu bapa kalian, nanti anak-anak kalian akan buat baik pada kalian. Sebaliknya, kalau kita tak buat baik dengan kedua ibu bapa kita, nescaya anak-anak kita nanti pun akan buat yang sama pada kita. Wal'iyazubillah. Tuan-puan pernah tengok iklan Petronas kan? Iklan hari raya yang menyentuh hati dan perasaan. Orang tua dia tinggal serumah dengan dia, ayah dia dah uzur. Bila dia nak makan, suap mulut terlepas. Pinggan pecah, cawan pecah, jatuh ke lantai. Timbul rasa tak selesa pada anak-anak. Lalu diasingkan tempat makan, tak sama. Dan apa yang berlaku, Allah akan balas benda yang sama. Jadi itulah realiti kehidupan. Kalau tuan-puan perasan, perangai kita hari ini kan, ada pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita tak suka, kita marah. Kenapa kau buat dengan ayah macam ni? Tapi kita tak ingat, dulu kita pernah buat dengan ayah kita macam tu juga. Kita tak ingat. Kenapa kau tak mau dengar cakap mak? Kenapa tak mau dengar cakap ayah? Dulu kita pun macam tu juga. Ingatlah, perangai kita ni akan diwarisi oleh anak-anak kita. Menyesal tak sudahlah. Betapa dulu kita tak hormat dengan dua ibu bapa kita. Hari ini kita dapat benda yang sama. Anak-anak tak hormat dengan kita. Nak buat apa? Nak minta maaf, mak ayah dah tak ada. Pohon keampunan pada Allah. Bersungguh-sungguh. Agar perangai kita yang tak baik itu jangan ada pada anak-anak kita. Sebab dia akan mewarisi. Apa yang kita buat pada mak ayah kita dulu, anak-anak akan buat pada kita sekarang. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Allah ampunkan dosa ibu bapa kita. Dan Allah jadikan yang baik-baik semua untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat rahimakumullah, bertemu kita dalam kuliah yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita masih lagi berkongsi ilmu
berkaitan dengan bacaan pada huruf fawatihus suwar. Huruf fawatih pembukaan, as-suwar surah, huruf pembukaan surah. Kalau tuan-puan ngaji tajwid, dia ada satu tajuk besar. Tajuk tu huruf fawatihus suwar. Setengah kitab ditulis nama tajuknya dengan huruf muqatta'ah. Benda yang sama, istilahnya berbeza. Apa dia huruf fawatihus suwar tadi? Huruf pembukaan surah. Kita tahu dalam Quran yang semestinya kita kena tahu. Jangan tak ambil tahu. Sebab kekuatan umat Islam hari ini salah satunya pada Al-Quran. Tengok bagaimana umat yang menjaga Al-Quran, Allah akan pelihara mereka. Macam tu juga kita. Kalau kita jaga Quran, jaga ni maksudnya bukan jaga elok-elok, simpan di tempat yang tinggi, dalam almari. Bukan maksudnya jaga macam tu. Tapi kita jaga tu maksudnya kita baca dia. Jadikan rutin harian. Jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Kita rasa mana ada ustaz saya hari-hari baca. Perhatikan betul-betul. Kadang-kala ada hari yang kita miss baca Quran. Sehari 24 jam tu kosong. Tak semak ataupun tak baca Quran lagi. Ramai yang macam tu. Sebab tu saya kata, pastikan jangan ada sehari pun yang berlalu dalam kehidupan kita tanpa kita membaca Al-Quran. Ada orang mampu baca 2 helai sehari, silakan. Tak mampu 2 helai, baca 1 helai, depan belakang. Tak mampu baca 1 helai, baca 1 muka. Tak lalu nak baca 1 muka, baca setengah muka. Jangan tak baca langsung. Biar setiap hari yang kita lalui itu ada bacaan Al-Quran yang kita dah baca. Jadi kita kena ambil tahu. Sebab salah satu kekuatan kita umat Islam adalah dengan Al-Quran. Pasti siapa yang banyak baca Al-Quran, dia ada kelebihan yang tersendiri. Pasti. Pada bulan ini kita kehilangan seorang permata daripada utara, Pak Sumit. Orang anggap dia waliullah. Kita mungkin tak kenal, tapi orang belah utara sana semua kenal. Kembali ke rahmatullah. Saya lama bercita-cita nak jumpa dengan dia. Sampai bulan 10 yang lepas tu saya dah plan 1 hari, 2 hari nak turun ke sana. Tapi Allah tak izinkan sebab kawan saya yang bawa saya tu dia tak dapat. Tiba-tiba bulan 11 Allah jemput dia. Bukan orang biasa. Cerita dia boleh khatamkan Quran sehari sekali. 30 juzuk sekali. Sehari dia boleh baca. Tuan-puan yang muslimin muslimat yang saya kasihi, bukan orang biasa yang boleh baca Quran khatam sekali sehari.
kita boleh buat 3 qul huwallah sekali khatam kan, Nabi kata kan. Itu bolehlah. Sebab tu Allah angkat darjat dia. Tengok masa dia meninggal kan. Tak sempat jasadnya sentuh bumi, ada je orang angkat. Punya ramai orang yang datang. Baik, jadi orang yang banyak baca Quran ni pasti ada kelebihan. Pasti ada kelebihan. Dalam Quran ada 114 surah. Tak semua yang dimulai dengan huruf Fawatihus Suwar. Tuan-puan buka Quran muka surat pertama, muka surat sebelah kanan, pasti jumpa suratul Fatihah. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Buka surah yang kedua, muka surat 2 sebelah kiri. Surah Al-Baqarah, di situ tuan-puan jumpa huruf Fawatihus Suwar. Bermula dengan Alif, Lam, Mim. Huruf-huruf yang macam ni lah yang dipanggil huruf Fawatihus Suwar. Yang telah lalu kita dah kongsikan Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Mim, Ra, Alif, Lam, Mim, Sad. Kita dah kongsikan macam mana cara nak baca dengan betul. Dan yang paling susah pada surah Maryam, huruf yang paling panjang, huruf Fawatihus Suwar yang paling panjang, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Dan ada 5 huruf. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 huruf. Yang 5 ni paling panjang. Bila kata paling panjang, nafas kita pun kena panjang. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu yang paling panjang. Kita dah kongsikan juga. Hari ini kita nak tambah 2 lagi. Kita tak nak kongsi, tak nak bincang banyak-banyak, takut tak dapat. Siapa yang kaki Quran, yang memang dia hari-hari baca Quran, memang amalan dia baca dari kulit ke kulit. Maksudnya daripada mula mesti sampai khatam. Pasti akan jumpa. Pasti akan jumpa. 29 surah daripada 114 surah, 29 aja, tak banyak. Bermula dengan huruf Fawatihus Suwar. Kalau baca dari kulit ke kulit, sebab ada orang dia tak baca Quran dari kulit ke kulit, dia tebuk surah. Jadi amalan dia baca surah Yasin, Sajadah, Kahfi. Yasin, Sajadah, Kahfi. Yang lain tak baca. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak baca macam tu? Saya tak pernah baca Quran sampai habis. Boleh. Dia ambil surah pilihan aja. Muluk, Rahman, Waqi'ah. Muluk, Rahman, Waqi'ah. Lain tak sentuh. Boleh. Tapi pastikan mesti ada masa juga baca Quran keseluruhannya. Nak tebuk surah boleh. Tapi cari masa untuk baca keseluruhan Al-Quran. Surah amalan tadi teruskan, tak ada masalah. Hari Jumaat dia baca. Hari Isnin dia baca surah ni. Hari Selasa dia baca surah ni. Tak apa. Tapi pastikan ada masa dia baca Quran keseluruhannya. Kerana Quran itu bukan diturunkan dengan surah-surah pilihan saja, tak. Quran itu diturunkan 30 juzuk, 6,236 ayat, 114 surah. Lengkap. Jadi kita kena baca lengkap juga. Ya? Baik, hari ini kita nak kongsikan 2.
yang terdiri daripada 3 huruf. Kita rasa macam senang aja ustaz, kita boleh buat. Tapi cuba kita baca tengok. Nampak senang, tapi kalau kita tak belajar nak baca, mungkin tak semua orang baca dengan betul. Jadi hari ini kita nak tengok huruf Fawatihus Suwar yang 3 huruf. Yang pertama Ain, Sin, Qaf. Surah Syura. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Antara huruf Fawatihus Suwar yang terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama Ain, yang kedua Sin, yang ketiga Qaf. Ain, Sin dan Qaf ni, tiga-tiga ni ada tanda pedang, ada tanda panjang atas dia. Bawah tu pula Ta, Sin, Mim. Yang ada tanda pedang 2 je, Sin dengan Mim. Yang tak ada tanda, apa nak buat? Yang tak ada tanda menunjukkan bacaan dibaca dengan kadar 2 harkat saja. Yang ada tanda tu berapa harkat? Wajib 6, tak ada pilihan. Kecuali pada huruf Ain. Ada qaul, ada pendapat kata boleh baca 4 harkat. Ada setengah kata boleh baca 6 harkat. Untuk huruf Ain saja. Lain pada huruf tu yang ada tanda pedang, wajib 6, tak ada pilihan. 4 tak boleh. 5 apatah lagi. Baik. Jadi kita nak baca macam mana? Dia kena baca ikut sebutan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ikut bunyi tu. Budak-budak hari ni dia tak erti nak baca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Dia terus bunyi a, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Sebab sistem Iqra kita dia tak ada spesifik untuk ajar sebutan huruf alif, ba, ta. Kalau dulu kita ngaji muqaddam, ingat lagi kan, yang lahir tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 50-an, pasti jumpa muqaddam. Kalau orang Perak sana panggil jahama, ngaji jahama kan. Jahama tu juzuk amma, tapi senang dia orang sebut, dia kata jahama. Dia mesti jumpa alif, ba, ta, sa, jim. Mesti itu dulu. Sampai giliran anak kita umur yang lahir tahun 90-an. Tahun 90-an lahir tak jumpa muqaddam lah. Celik mata dia jumpa Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Buka muka surat Iqra 1, terus dia jumpa alif, hamzah baris atas A. Ba baris atas ba, muka surat pertama. Dia tak jumpa alif, ba, ta, tak jumpa. Jadi guru yang mengajar Iqra ni kena bijaksana, kena kreatif. Dia kena ajar budak tu sebut, ni huruf apa? Kalau buang baris, ni apa nak panggil ni? Huruf apa ni? Kalau tak ada baris atas ni. Kena ajar dia alif, ba.
Banyak bila kenalkan huruf jim, dia tak sebut jim, dia huruf ja dia. Sebab dia dah biasa, jim baris atas, ja. Ustaz, ustazah pula tak tunjukkan dia bunyi jim tu kalau tak ada baris. Tu kelemahan dia. Baik. Jadi dia kena sebut huruf, bukan sebut bunyi baris. Kalau ain, ejaannya ain ya nun. Kalau sin, ejaannya sin ya nun. Kalau qaf, ejaannya qaf alif fa. Jadi macam mana nak bunyikan? Ada tanda pedang kan? Kena panjangkan. Jadi nak panjangkan huruf ain macam mana? Bunyi a, mesti bunyi ain tu baris atas. Macam mana kita ngaji dulu? Huruf ain, huruf ghain, kan? Kita sebut satu-satu. Baik, jadi nak baca ain. Dah cukup 6, baru sampai pada huruf nun tu. Ain. Kira sampai 6. Ada orang susah nak bunyikan ni tahu, sebab dia ada mad lin. Dia ada huruf lin dekat situ. Huruf ain aja yang ada lin. Yang ada huruf ya di tengahnya sebelumnya baris atas. Itu menunjukkan dia huruf lin. Jadi kalau tak ada pendedahan, macam-macam bunyi ni. Ada yang baca ain, dekat nun tu dipanjangkan. Sedangkan yang panjang tu pada huruf ya. Ai, bunyi ai, ai. Jangan sampai bunyi nun dulu. Ain. Dah cukup 6, baru kena pada huruf nun tu. Okey, tu yang pertama, bunyi ain. Kemudian yang kedua, sin. Sin ejaannya sin ya nun. Sin ya nun, dia sin tu sin baris bawah. Yang ni senang, tak ada masalah. Kita biasa baca Yasin, sama lah tu. Tapi ada juga yang baca Yasin, sin tu salah sebut. Yasin. Dia pergi rapat bibir. Bila rapat bibir aja apa jadi? Ejaan sin tadi sepatutnya sin ya nun, tiba-tiba kita rapat bibir. Dia jadi sin ya mim. Yasin. Ramai orang baca macam tu. Tak boleh tutup mulut. Dia kena buka. Sebab apa? Sebab nun ni, bunyi nun ni bila kita sebut, dia mesti buka mulut. Sebab dia bukan makhraj bibir. Kalau mim tadi makhraj bibir, baru kena rapat bibir, buka bibir, itu makhrajnya dekat bibir. Tapi nun tak boleh. Yasin. Lidah kita lekat lelangit, mulut kita buka. Itu yang kadang-kadang bila awal-awal salah sebut, kan, habis nanti. Ada orang baca surah Fatihah tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rapat bibir. Nasta'in. Tak sah sembahyang. Habis itu macam mana? Nasta'in. Jangan rapat bibir. Rapat bibir aja, dia tukar huruf nun jadi mim. Waladhdallin. Rapat bibir juga. Tuan-puan, semak bacaan pasangan hidup. Suami semak bacaan isteri, isteri semak bacaan suami. Ambil peluang. Jangan selama hari ini sembahyangnya tak sah. Pasal apa? Fatihahnya tak lulus. Kena ambil berat. Kalau kita sayangkan pasangan hidup kita. Mak dekat kampung, ayah dekat kampung, sambil-sambil ajak dia berlawak, sambil-sambil dengarkan bacaan Fatihah dia. Kita dah ada ilmu. Kita duduk bandar ni, pinggiran bandar ni, kuliah sesaja. Kampung jarang, tambah kuliah talaki, tak jumpa punya. Jarang ada dekat kampung talaki Quran kan, ngaji Quran ni tak ada dah.
Tuan-puan balik kampung sesekali tanya, ada tak kuliah ngaji Quran? Tak ada. Sayanglah. Tu saya kata, kita yang ada ilmu sikit ni, suruh mak ayah kita baca. Jangan suruh paksa, cara melawak lah, cara baik kan. Maklumlah orang tua kita. Kesian, nanti sembahyang tak diterima. Baik, jadi kita semak bacaan pasangan hidup kita. Betul ke tak? Fatihah dulu. Baik, jadi sin ni, dia kena buka mulutnya. Yasin. Sama lah ni. Ain sin. Lepas tu yang ketiga qaf. Qaf tadi ejaannya qaf alif fa. Jadi bila kita nak panjang qaf, cukup 6 baru kena pada huruf hujung tu, fa. Dia mesti ada bunyi lepas udara. Sebab fa tadi dia kena ada lepaskan suara, lepaskan nafas. Itu sifat dia. Baik, cuma antara ain nak pergi ke sin, sin nak pergi dekat qaf, dia ada dengung. Maksudnya macam mana? Ain dah kena pada nun tu, lamakan sikit, dengungkan sikit. Berapa harkat? 2. Kalau tak dengung, salah. Ain sin, baru sebut sin. Antara sin dengan qaf juga ada dengung. Sin. Tahan dulu bunyi nun tu, 2 harkat. Sebab apa? Baik, tuan-puan perhatikan dekat sini ya. Baik, kenapa ada dengung dekat situ? Sebab bila kita pecahkan masalah, ain tadi ejaannya ain ya nun. Nun tu mati bertemu dengan sin, dia sama macam hukum ikhfa kalau kita baca Quran. Jadi nun jumpa dengan sin, ikhfa. Itu sebab dengung tu. Kalau tak dengung, tak ada ikhfa lah maksudnya. Ain sin, itu salah. Jangan cepat sambut sin kecuali dah ada dengung 2 harkat. Sebab apa dengung tadi? Sebab melibatkan pertemuan ikhfa. Nun bertemu dengan sin. Sama dengan sin bertemu dengan huruf qaf tadi. Antara sin dengan qaf ada dengung. Sebab apa? Sebab ejaan sin, sin ya nun. Kemudian ejaan qaf, qaf alif fa. Nun tu bertemu dengan qaf, ikhfa juga. Sebab tu kita kena baca sin, qaf, dengungkan. Jadi ada berapa tempat dengung dekat ain sin qaf? Ada 2. Di celah antara ain dengan sin, di celah antara sin dengan qaf. Dengung tadi berapa harkat? 2 harkat. Kalau kita total semua, berapa harkat nak baca? 6 campur 2, 8. Campur dengan 6 lagi, 14. Campur dengan 2, 16. Campur dengan 6 lagi, 20 harkat. Makna kena tahan nafas kita 20 second. Lebih kurang. Baru lulus baca ni. Itu yang kata kalau tak sampai nafas Ustaz, macam mana? Kaf, ha, ya, ain, sad lagi panjang. Kalau tak sampai nafas, pada huruf ain, sin, qaf ni, sin ada kelonggaran. Boleh baca 4. Jadi tolak 2 harkat. 20 tadi kurang 2 harkat boleh. Tak sampai juga. Tak sampai juga helah. Keluar dari jalan tu. Keluar daripada masalah. Helahnya apa? Helahnya jangan baca lambat. Baca laju. Sebab bila kita laju, kiraannya pun laju.
Kalau kita baca lambat, kiraan kena lambat. Harkatnya kena lambat. Jadi kalau tak sampai juga, kita buat helah. Namun tak boleh kita kata boleh kurang 5 harkat tak? Tak boleh. Cuma saya kata tadi helah untuk keluar daripada masalah. Kan? Itu ada kaedah dia. Baik. Jadi sama-sama kita perhatikan bacaan ain, sin, qaf ni. Biar hari ni kita cuba bacaan kita macam mana. Nampak senang, tapi kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh baca dengan betul. Baik, dengar bacaan saya sekali, kemudian tuan-puan perhatikan tulisannya dan ikut bacaan sama-sama ya. Ain, sin, qaf. Cuba sama-sama, 1, 2, mula. Baik, yang pertama, tak tahu kalau saya salah dengar. Saya dengar macam bunyi ain, dia tak boleh ain, dia kena a. Ain, dia jangan bunyi ain, beza kan? In ke ain? Ain. Jadi kena baca ain, bunyi a, saya letak baris atas ya. Ain. Ada yang tak kena pada nun tu. Jadi itu mungkin saya salah dengar. Jadi saya nak tuan-puan baca kuat sikit supaya kita boleh nampak, dengar dan semak. Ain. Lidah kita tu mesti gantung dekat lelangit dan lepaskan balik sampai pada bunyi nun tu. Ain. Lidah kita ya. Jangan tak sampai pada bunyi nun. Ain, si, saya dengar macam tu. Si, qaf, tak jadi. Dia mesti nak sin. Lidah kita tu rasa ya, dia sampai pada huruf nun ya. Sekali lagi tak apa, kita belajar, nama belajar. Mana ada orang belajar terus jadi boleh pandai alim kan? Semua orang dulu kita zero kan? From zero to hero kan? Semua hero sekarang dah ni kan? Baca Quran boleh, tapi kita nak perbaiki lagi. Baik, sekali lagi dengar dan semak. Ain, sin, qaf. 1, 2, mula. Tak cukup dengung sama-sama. Tuan-puan kira ke tak ni? Ke saya seorang yang kira? Kan macam tak cukup. Jangan segan, jangan malu Orang yang dah hebat jadi qari'ah, juara yang menang tahun ni pun, yang budak muda perempuan tu kan, dia kira jari juga tau. Juara yang lepas-lepas, Sarifah Kasif, Maslina, semua juara peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa pun, dia main kira harkat juga. Kan kita pula malu-malu, kalau malu sorok dalam jubah tangan kita kan, kira dalam jubah, tak apa kan, yang penting kita belajar. Baik, mesti cukup kira 6. Ain, cukupkan 6 Baik, sekali lagi sama-sama, 1, 2, mula. Masih balik ada yang tertinggal tadi. Ain, si, dia tak ada bunyi nun tu. Nak sampai pada nun Ain, biar sampai pada nun. Okey, sekali lagi. 1, 2, mula. Panjangnya. Tak apa, kita belajar kan. Jadi sebab tu saya kata nak cukup kira, sebab jumlahnya 6 harkat kan. Jadi 6 harkat ni nampak tadi dah cantik dah pada bacaan sebelum-sebelum tadi kan. Mana dah kena pada dengung tu cantik dah. Dengung 2 harkat kena jaga.
Yang tak dengung tak boleh. Sebab di situ ada hukum ikhfa. Ain, sin, qaf. Kan? Jadi memang susah sikit. Sebab tu kita kongsi, kita belajar. Kan? Jadi sebagai penutup sekali, last. Baca betul-betul sebagai penutup. Yang bawah ta sim mim tu kita tangguhkan dulu sebab nanti takut berat pula kan. Okey, itu akan datang. Kita ambil yang ain sin qaf ni, kita cakna betul-betul, hadamkan betul-betul dalam jiwa sanubari kita sebab kita akan jumpa dalam Quran pasti. Kalau kita baca kulit ke kulit mesti jumpa surah Asy-Syura. Baik, dengar saya baca sekali lagi. Ain sin qaf. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita dapat bacaan yang betul. Untuk tuan-puan nak mantapkan lagi, rujuklah pada mana-mana guru. Andai kata tuan-puan sangsi, betul ke ustaz ni? Macam ni ke cara bacaannya? Kan rujuk pada guru-guru lain. Kan Tuan Imam Syed Isyam ada, tuan-tuan imam kita hebat-hebat belaka. Kan rujuk pada guru-guru lain. Dan sekarang ni senang. Google tengok bacaan Imam Mekah, Imam Madinah. Memanglah. Confirm betul. Kan kalau salah pun saya yang salah, dia orang tak salah. Kan jadi pastikan nampak macam pelik aja, betul ke ni? Jadi saya mak bacaan orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup sekadar ini. Semoga bertemu lagi pada masa akan datang. Dan mungkin bulan depan kuliah saya rehat dulu sebulan barangkali. Jadi nanti saya berurusan dengan pengurus masjid. Jadi saya bercuti lebih kurang macam itulah. Dan saya minta maaf banyak-banyak sepanjang kuliah saya, sepanjang tahun ni kalau ada menyentuh hati dan perasaan. Kalau ada yang bersalah, tersalah, saya minta maaf banyak-banyak. Dan tuan-puan kalau ada buat salah pada saya pun saya maafkan. Jadi mungkin minggu depan saya akan berangkat ke Tanah Suci dan saya dapat lama sikit dekat sana. Jadi mudah-mudahan saya harap tuan-puan ingat saya dalam doa tuan-puan. Doakan saya sehat, doakan saya didapat keampunan dosa di sana. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan doa tuan-puan, Allah mudahkan urusan saya insya-Allah. Jadi insya-Allah dan selanjutnya akan saya berurusan dengan pihak pengurusan masjid insya-Allah. Baik, bertemu lagi pada tahun depan. Kan sebab bulan depan dah hujung tahun. Bulan depan tak ada, insya-Allah tahun depan kita jumpa kalau panjang umur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا بهداية القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وارفع درجاتنا بتلاوة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.